Bila abang cakap, tengoklah muka abang. Tak baik kalau suami tengah bercakap, isteri tak tengok muka suami. Abang nak apa? Nak duit? Yang mana ada duit? Hey. Harta tok ayah kau banyak tau. Kau jangan ingat aku tak tahu yang tiap-tiap bulan kau dapat allowance. Abang ni kan, dahlah 2-3 hari abang tak balik. Asal balik je, asyik abang minta duit je tak habis-habis. Yang abang keluar 2-3 hari baru nak balik. Abang pergi mana? Yang kerja tak menentu. Yang abang tahu balik rumah minta duit. Abang ingatkan Yam ni apa? Cop duit ke apa bang? Dan abang jangan lupa juga tanggungjawab abang. Pernah ke abang buat? Aduh. Kenapa dia tampar isteri begitu? Dah lah tak kerja. Tampar-tampar kita pula. Minta duit pula tu. Awas Okey, bukan. Kita orang je drama saja. Okey, itu tadi antara sebutan drama yang mungkin saya kira berlaku juga dalam kalangan masyarakat kita. Kadang-kadang ada juga yang tak dikasari. Namun ada dalam kalangan anda penonton ataupun sesiapa saja dalam kalangan individu yang sedang menonton ketika ini melalui fasa yang sama. Betul. Kadang-kadang merasakan terpaksa menanggung pasangan ataupun mungkin ahli keluarga yang tak bekerja ataupun memang individu-individu yang merasakan bahawa mereka tidak mahu berusaha dan lebih meletakkan kebergantungan kepada individu-individu yang lain. Betul. Ataupun mungkin ada juga yang dengan rela ingin membela biawak hidup ini. Apa pun, elok kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu yang akan berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini. Di sebelah saya kita bersama dengan teknologis Siti Fatahiyah Mahamud selaku perunding motivasi wanita dan keluarga dan ketua unit Akademi Pengajian Islam Contemporary. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Uyaina sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Dan Fiza kita juga bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku kaunselor berdaftar dan pensyarah di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar doktor? Khabar baik Uyaina. Seronok ni tetamu kita ni. Alhamdulillah. Satu dari sudut motivasi wanita dan juga keluarga. Satu lagi dari sudut psikologinya. Okey, kalau kita bercakap tentang biawak hidup ni, saya kira ini antara perkataan yang seringkali disebut oleh kita ni, sama ada orang dewasa yang dibincangkan di meja makan, di kedai kopi dan sebagainya. Tapi mungkin kita start dengan Dr. Azman lah dahulu. Kalau kita nak cakap tentang biawak hidup ni, apa yang kita perlu faham kaitan biawak hidup ini dalam konteks hubungan perkahwinan dan juga institusi kekeluargaan sebenarnya, doktor? Okey, terima kasih Fiza. Soalan yang sangat menarik dan saya rasa memang bagus untuk kita perkatakan dewasa ini. Pertama sekali kita kena faham tentang peranan tradisional wanita. Bila kita kata tentang peranan tradisional wanita adalah sebuah institusi keluarga itu yang perlu selalunya nafkah diberi oleh sang suami. Tetapi dewasa ini kita juga lihat perubahan daripada segi macam mana tahu, perubahan di mana isteri itu mempunyai nafkah mungkin yang lebih tinggi daripada suami. Dan apabila sesuatu rumah tangga itu dan mungkin suami itu lebih selesa untuk duduk di rumah, itu berbeza dengan konotasi biawak hidup yang kita kaitkan dengan sesuatu yang negatif. Biawak hidup ini bermaksud apabila seseorang itu, seorang lelaki ataupun ketua keluarga itu mengambil kesempatan dan tidak memberikan nafkah mungkin kepada isteri dan juga mengambil kesempatan ke atas seseorang yang bernama isteri, dan dia juga boleh mengakibatkan banyak kesan Yelah, isteri penat bekerja. Lepas tu bila balik duduk kat rumah pula nampak suami tak buat apa dan tidak ada lagi tanggungjawab di situ. Jadi ini yang mungkin kita boleh kaitkan dengan biawak hidup dan dia ada ciri-ciri dia sendiri. So mungkin yang ini kita boleh explain lagi dengan lebih detail nanti shortly. Itu maksudnya ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Okey, kalau kita bercakap tentang biawak hidup ni kan, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu dia memilih ke ataupun memang tekanan hidup tak yang dapat nak jawab soalan tu. Memang dia sendiri yang ingin menjadi, ataupun apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ataupun wujudnya biawak hidup ni? Okey, so kalau kita tengok dari segi biawak hidup ni, macam yang doktor sebut tadi, macam ciri-ciri dia macam mana. Yang pertama kalau kita tengok, biawak hidup ni adalah seorang yang dia sempurna sebenarnya. Fizikal dia sempurna,
daripada fikiran dia pun sempurna tapi dia tak nak buat apa-apa. Pertama, dia kena sempurna. Itu yang kita kata biawak hidup tu. Yang kedua adalah dia suka ambil kesempatan di atas kesenangan orang lain. Contoh kalau kita katakan suami, okey, dia dah berkahwin dan dia ada isteri. Isteri dia tu memang dah ada semua, dah ada rumah, dah ada kereta, dah boleh berdikari semua. Jadi dia macam ambil kesempatan ke atas perkara tersebut. Cuci kaki lah. Dia cuci tangan, goyang kaki ke apa kan. Kemudian sifat malas dia ni menyusahkan orang sekeliling dia. Itu yang kita kata sampai jadi biawak hidup tu. Lepas tu ada juga yang keempat ni kan, Fiza dengan Uyaina. Dah lah isteri tolong tanggung semua macam-macam. Dia dah goyang kaki saja. Boleh pula dia nak ada hubungan dengan orang lain. Apa? Satu Malaysia tengah marah tu. Iya. Dah kita dah buat semua benda untuk dia. Tiba-tiba dia dah goyang kaki dekat rumah. Bukan setakat goyang kaki. Habis semua benda dia goyang. Dia pergi ada hubungan dengan perempuan lain. So kesian dekat isteri. Jadi perkara macam itulah yang kita kata tak nak sampai berlaku. Tetapi yang kita kata pengecualian bukan biawak hidup ni. Contoh kalau katakan suami tu dia sakit. Dia memang sakit. Itu bukan biawak hidup. Sakit yang membuatkan dia sampai tak boleh nak keluar. Ya, betul. Kurang upaya. Lebih kepada Hmm. kesetiaan. Kemudian ataupun kita kata suami tu tak bekerja tapi dia buat kerja dari rumah. Dia buat catering ke ataupun dia buat kata mangkuk tingkat ke, dia masak-masak semua. Itu juga satu pekerjaan. So kita tak boleh kata walaupun suami tu dekat rumah tapi dia kita kata biawak hidup. Tak boleh. Tak boleh tak bekerja. Ataupun kita katakan dia duduk dekat rumah, dia kata tak apalah, Yayang kerja, abang uruskan anak-anak. Oh, Yayang kerja. Yayang kerja sebab Yayang mungkin ada tinggi, dia punya gaji lagi besar. Tak apa, abang boleh uruskan anak-anak semua. Sebab uruskan anak-anak semua tu juga satu kerja sebenarnya. Dan bila isteri tu pulang ke rumah, dah siap masak, anak dah siap. Mr. Mama lah memang ada. Cuma satu perkara yang kita kena tengok kalau dari segi agama. Kadang-kadang bila kita yang bagi nafkah, kita yang bagi duit, kita rasa kita berkuasa. Dominan. Kadang-kadang kita dominan. Kita jangan lupa kita masih tertakluk kepada agama, iaitu suami isteri kena hormat kepada suami. Yang tu yang kita kena jaga. Takut kadang-kadang bila kita bagi duit, kita bagi nafkah, kita rasa kita nak boleh marah suami sesuka hati macam tu. So dalam segi agama kita masih tertakluk kepada yang pengecualian tadi yang bukan biawak hidup, yang duduk kat rumah tolong kita dan sebagainya. Kita bercakap tentang konteks biawak hidup ni. Kadang-kadang kita bercakap tentang kehidupan kita ni ada pilihan kita. Bahagia pun kita yang cipta. Kehidupan kita juga yang pilih. Kadang-kadang orang luar rasa macam kesiannya hidup ini bermasalah dan sebagainya, tapi orang dalam institusi kekeluargaan dalam rumah tu dia rasa bahagia je. Walaupun suami tak kerja dan sebagainya. Tapi sebelum saya nak tanya soalan seterusnya, nak baca dulu komen ini daripada Syasha. Katanya, kakak saya bercerai pun pasal biawak hidup, bertahun tanggung suami tak bekerja, sampai satu tahap tu semua perkara ataupun benda kakak yang kena bayar. So bila kakak ajak berbincang dan suruh bekerja, dia asyik melenting. Sampai duit anak nak kahwin pun habis dia belanja yang bukan-bukan. Dah bercerai, duit anak pula diminta dan kalau diikutkan umur, boleh bekerja lagi. Itulah kalau dah pemalas, susah nak ditegur. Oh, ini tak cukup vitamin M ni. Ini memang vitamin M lah. Terlebih. Okey. Kalau kita bercakap dalam konteks sebegini, kadang-kadang ni yang ada kata berjalan juga kan, nak ditelan mati mak, nak diluah mati bapa. Sebab kalau kita cakap tentang pasangan ini, kita nak jaga aib pasangan kita. Kan tak tahu nak diluahkan kepada siapa, nak bagi tahu kat mak mentua ke, adik-beradik ke dan sebagainya. Tapi sendiri yang menanggung rasa dan tersiksa ini. Doktor, kalau kita melihat dalam konteks menanggung biawak hidup ini, pasti ada hadnya kan, macam walaupun kita ada gaji yang besar ataupun kita mungkin ada rezeki yang lebih, orang kata jangan mengeluh, nanti Allah kata kadang-kadang rezeki tu orang kata rezeki tu Allah bagi kepada kita transit je untuk dikongsikan kepada orang lain. Apatah lagi dalam kehidupan berpasangan ni kan. Bagaimana seseorang individu tu nak tahu check and balance, semak dan imbang tu, bahawa sampai di tahap ini saya boleh bersabar dan seterusnya saya mungkin perlu langkah seterusnya. Okey, bagus. Tapi sebelum tu saya mungkin nak ulas sedikit, nak tambah sedikit kan. Tadi tu kalaupun kita bersetuju untuk Yayang kerja tadi dengan persetujuan bersama. Kalau dia kata Yayang setuju, nanti Yayang je kena buat semua macam perintah. Betul. Sebab kita kena faham apa pun macam tadi Ustazah sebut, Puan sebut tadi, kita kena ikut balik kepada agama. Memang peranan adalah terhadap suami, tetapi ada juga wanita yang memang hanya untuk dia kata apa, nak berkahwin ataupun dia hendak bantu suami, tetapi dan juga dalam keluarga sebenarnya. Bila nak bantu, kita semua ada had.
Had itulah sampai di mana. Again, ikut budaya. Ada ya ramai yang antara klien-klien kami yang bila kita bantu, mereka kata mereka okey kerana mereka suka bila suami tu ada di rumah, buat kerja di rumah, jaga anak, mereka okey. Tetapi kadang-kadang bila sampai waktu, bila balik tidak dibantu. Bila balik semua kena buat. Bila masa nak jadi supermodel untuk suami, dah lah kena kerja, kena balik cuci pinggan, kena masak, kena ni, kena tu. Itu yang membuatkan emosi seorang isteri itu terganggu. Selain tu juga macam tadi saya suka bila Ustazah sebut tentang kita boleh mendatangkan marah bila kita ada had kan. Di sini sikap wanita tu sebablah kalau kita kata nak kahwin dalam Islam tu penting untuk kita mencari yang berharta. Tapi maksud berharta di sini bukan mengambil kesempatan. Dan berharta di sini ialah sekufu sebenarnya. Tapi wanita kadang-kadang kita lihat bila mereka mempunyai kemampuan yang lebih, kalau macam Fiza kata-kata tadi, kalau mereka ikhlas tu memanglah semua orang ingin mendatangkan keikhlasan sebab nak mendapat redha Allah. Tetapi kita semua manusia yang ada hadnya, kita tak maksum. Maksudnya dalam keikhlasan tu kita memang sudi nak bantu. Tetapi lama kelamaan dia akan ada satu perasaan yang memang akan geram, marah. Jadi had dan ini semua bergantung kepada seseorang itu. Pada saya, kalau suami dalam keluarga itu mungkin membantu memberikan input daripada segi lain, seorang isteri itu mungkin lebih kata tu bahagia. Tetapi bila balik kena buat ni, balik kena buat tu, semua nak kena bantu, handphone rosak pun kena repair, semualah. Kalau handphone tak apa lagi. Kalau lampu terbakar kita kan nak kena panjat, pipe air bocor, gas tak ada nak kena buat. Ya, semua nak kena buat. Itu yang sebenarnya dia datang sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. So lepas tu dia meletup. Superiority dalam kalangan wanita tu wujud sekiranya tidak ada harmoni dalam keluarga tu, tidak ada apa orang kata tu communication yang bagus. Okey. Baik, kita ada banyak lagi soalan nak tanya kepada Puan Siti dan kepada Dr. Azma. Tetapi sebelum itu, kami juga nak berkongsi satu kisah benar yang berlaku kepada seorang wanita yang menjadi mangsa buaya biawak hidup. Buaya darat. Sama topik lain. Okey, kita saksikan. Isu pertelingkahan antara pasangan dalam rumah tangga seringkali berkait rapat dengan pelbagai punca serta faktor yang dapat menjurus kepada berlakunya perceraian. Antaranya adalah seperti mempunyai pasangan yang panas baran, tidak sekufu dan pasangan yang malas bekerja, seterusnya menjadi biawak hidup yang ditanggung oleh isteri. Seperti yang dialami sendiri oleh Hani Izara, 35 tahun. Dia yang telah mendirikan rumah tangga bersama suami selama 7 tahun, juga turut menjadi mangsa biawak hidup yang telah menanggung makan minum suaminya sejak 3 tahun yang lalu. Peristiwa ini sedikit sebanyak memberi kesan mendalam buat Hani yang kini juga turut hamil anak kedua yang sudah pun berusia 4 bulan. Saya berkahwin dengan suami memang atas dasar suka sama suka. Jadi sebelum kahwin pun memang kami dah bercinta and dah berkenalan selama 2 tahun macam tu. Pada awal perkahwinan tu memang suami saya tu okey je lah. Dia memang seorang yang bertanggungjawab, seorang yang memang ambil berat terhadap saya, terhadap keluarga kami, anak kami, dan memang dia tak pernah ambil mudah langsung tentang perkara tu. Tapi masuk tahun keempat perkahwinan tu, saya perasan dia mula berubah lepas dia dibuang kerja. Dia jadi malas and dia terus ada usaha langsung lah untuk cari kerja lain ataupun usaha untuk cari duit makan minum kami. Benda tu lama-kelamaan ibarat dah macam jadi sebahagian daripada rutin dia. So setiap hari memang dia akan minta duit pada saya atas alasan dia nak keluar untuk cari kerja ataupun untuk berjumpa dengan kawan dia. Jadi semenjak dari tu memang saya lah yang tanggung keluarga, saya lah yang macam jaga makan minum kami, duit rumah, duit untuk suami saya, duit untuk anak lagi, dan memang semualah saya yang tanggung. Sejujurnya saya dah penat and tambah pula sekarang ni saya pregnant, jadi saya sebenarnya saya tak tahu nak buat apa dan sejujurnya saya dah penat and memang betul saya rasa memang saya nak give up je sekarang. Inilah
Orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Hanya mereka yang berada dalam situasi menekan seperti ini yang betul-betul faham betapa seksanya hidup bersama dengan biawak hidup. Sabar. Okey, silakan. Okey, dan mungkin saya nak tanya kepada Puan Siti dari sudut mungkin juga ada sesetengah individu, sesetengah wanita yang mereka dah berada dalam toxic environment dalam pernikahan ataupun perkahwinan mereka ini, hidup bersama dengan biawak hidup dengan biawak hidup ni. Tetapi mungkin ada stigma-stigma tertentu, contoh takut akan perceraian, takut bergelar seorang janda ataupun takut digelar isteri derhaka kerana melaporkan tentang tindakan ataupun suaminya yang seorang biawak hidup ini. Adakah ini sebenarnya yang menyebabkan biawak hidup ini masih lagi berleluasa dalam kalangan masyarakat? Berkeliaran di sana sini. Puan Siti, apa pendapat Puan? Okey, kita tidak menafikan macam kalau kita tengok yang kes tadi, memang ada situasi yang isteri, bila kita relate kepada pasangan suami isteri, isteri yang memang dia nak duduk dalam keadaan macam tu. Sebab pertama dia sayangkan perkahwinan dia ataupun dari segi status sosial dan sebagainya. Dalam keadaan macam ni, sebenarnya ini adalah masalah yang sangat serius. Bila yang sangat serius ni, jadi dia perlu ada penyelesaian. Yang pertama kita katakan, kalaulah katakan dia memang nak duduk dalam keadaan tersebut, so dia kena cari jalan dekat mana yang dia boleh buat kerja harian dia supaya dia tidak tertekan. Dia kena cari macam mana untuk mencari supaya dia tidak tertekan, supaya hidup dia sentiasa tenang. Boleh jumpa ke kalau cara ada, Uyaina, ada. Sebab dia terlalu sayangkan perkahwinan dia. Bila macam ni kan, perempuan yang macam ni ataupun isteri yang macam ni selalunya hati dia dah kering. Ikut engkau lah nak jadi apa, tapi sebab aku sayangkan perkahwinan aku sayangkan anak-anak aku, so tak apalah dan aku ada kemampuan tu. Tapi tu yang saya kata benda ni serius. Kena ada penyelesaian dia. Yang pertama, dia memang kena cari jalan macam mana nak buat dia happy, gembira dan tenang. Supaya dia tidak stres setiap hari. Kalau tidak, takut dia sakit. Dan yang kedua adalah dia kena cari jalan macam mana nak bagi semangat dekat suami dia untuk cari kerja. Perempuan lagi. Tak apa, kita banyak berkorban kan. Tapi bila kita kata pasangan suami isteri ni, sebenarnya pasangan tu yang tahu macam mana nak tackle. Macam mana suami dia nak tackle isteri dia. Tackle isteri dia bukan isteri orang kan. Ataupun isteri tu macam mana nak tackle suami dia. Jangan pergi tackle suami orang kan. So bila dalam keadaan macam ni, dia sendiri tahu okey, kenapa suami dia boleh jadi macam ni, macam mana nak suruh bagi semangat supaya suami dia pergi kerja. Sebab apabila kita bercakap pasal perkahwinan ni, tanggungjawab suami dia memang bagi nafkah. Dalam Al-Quran ke dalam hadis semua ada. Contoh kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 231, dalam tu Allah dah sebut dah bil ma'ruf. Maksudnya bagi nafkah yang dalam bentuk kebiasaan. Makanannya macam mana, pakaian dia macam mana, dari segi apa-apa. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat ke-7, Allah dah sebut dah dekat dalam tu mengikut kemampuan suami. Okey. Sekejap. Minta maaf. Silakan. Okey, Puan Siti, saya bukan tidak bersetuju dengan Puan Siti cakap. Tetapi itu kita melihat dari sudut pandang seorang isteri, seorang wanita. Betul. Mungkin dalam kalangan penonton sekarang ni ada kaum Adam, lelaki yang sedang menonton. Mungkin peringatan ini juga harus diberikan buat kaum lelaki yang sedar ataupun tidak mereka sebenarnya adalah biawak hidup. Mungkin kita boleh tekankan di situ juga. Betul. Sebab itulah saya mengharapkan, walaupun kita kata wanita hari ini, dengan harapan ada jejaka-jejaka yang melihatnya. Ada ramai. Kan? Ramai. Ataupun kita boleh buat wanita dan lelaki hari ini. Sebab kita nak semua benda ni, kita bercakap biasanya ialah isteri yang mengambil berat. Tapi kita tidak menafikan juga ada suami-suami yang mendengar dengan mengambil berat. Jadi kita mengharapkan ramai lagi suami-suami yang prihatin. Bila kita dah berkahwin, kita terikat dengan tanggungjawab. Tapi mungkin ramai juga dalam kalangan biawak hidup ni, Yana. Walaupun Yana cakap macam tu, tapi mereka tak rasa mereka biawak hidup. Saya rasalah. Sebab jarang-jarang seseorang individu itu akan merasakan bahawa diri mereka sebegitu. Dalam keadaan sebegitu. Berbalik kepada apa yang Puan Siti katakan tadi, mungkin Dr. Azman boleh kongsikan. Kalau kita bercakap dalam konteks tadi, kita nak jaga ataupun kontrol, kita nak jaga status sosial kita, tak nak bercerai walaupun kita tahu kita menanggung rasa derita sekian lama gitu. Boleh buat lirik lagu disebabkan oleh kita tak nak kita dilihat sebagai ibu tunggal ataupun dipanggil janda dan sebagainya. Namun kalau kita lihat dari kesan psikologinya kepada anak-anak yang dalam hubungan rumah tangga tu,
adakah bukankah ini akan memberi satu konteks negativiti kepada anak ni? Dia akan memberi pengaruh yang tak baik. Dia akan merasakan bahawa tak apalah bila aku dah besar nanti aku tak payah kerja. Nanti isteri aku yang pergi kerja. Sebab mama dengan papa pun macam tu. Bukan doktor nak melihat konteks ini. Kadang-kadang kita melihat dalam konteks kita sebagai individu. Dan kita juga tak perlu meletakkan kebahagiaan kita ni di tangan dan mulut orang lain sebenarnya, doktor. Okey. Terima kasih ya. Impact kepada anak-anak tu memang besar. Tapi saya nak tambah sikit apa yang Puan sebut tadi. Bila kita sebut tentang wanita, mungkin mereka reda. Reda dan rela itu satu. Tapi mungkin juga sebenarnya mereka tak aware ada mereka berada dalam satu, orang kata apa, abuse punya cycle. Penderaan. Penderaan daripada segi emosi, penderaan daripada segi verbal. Okey, yang itu sebenarnya amat penting untuk kita pastikan mereka sedar. Macam mana nak sedar? Sebab bila mereka dah biasa dengan biawak hidup tu, mungkin mereka dah terbiasa dalam keadaan itu, sudah dinormalisasi. Dan ini kita panggil satu fasa di mana mereka sedang di-groom. Dan kemudiannya ialah apabila dah marah bergaduh. Impak dia tadi kepada anak. Bila dah bergaduh, mungkin naik tangan. Mungkin naik baran. Dan ini memberikan kesan bukan saja kepada isteri tapi kepada anak. Nanti saya kupas yang anak tu. Dan nombor 3 tadi adalah apabila berlakunya retaliation. So benda ini akan dia pusing balik. Vicious cycle. Maksud saya reconciliation. Maksudnya mereka berbaik semula dengan beri bunga, dengan beri coklat atau dengan kata-kata yang manis. Tak apalah hari ini, nanti esok abang cari kerja ya. Tapi nanti tak buat-buat juga. Dan yang tak terakhir sekali ialah apabila dah reconcile tu dah berbaik dan ada satu honeymoon period. Dan sebenarnya dia akan berulang. Tension building tadi. Gaduh, baik, pujuk. Gaduh, mula-mula tengkar, lepas tu naik tangan, lepas tu pujuk, lepas tu honeymoon. Dia akan berulang. Dan kitaran yang berulang-ulang ni sebenarnya lah memberikan kesan kepada isteri dan juga kepada anak-anak. Bila anak-anak melihat, mereka confused. Mereka kata, adakah ini satu keluarga yang sebenarnya normal? Dan mereka juga, kitaran ini apabila berlaku, bila mereka besar, selalunya ini yang kita kata kesan vicious cycle. Ini akan berlaku juga kepada anak-anak. Dan mereka bila besar nanti mungkin melakukan perkara yang sama. Itu kita nak elakkan. Dan anak-anak ini memang sebenarnya bila mereka ke sekolah, bila melihat ayah dan ibu, mereka segan. Dan mereka rasa ini adalah satu yang tidak normal. Dan mereka mula menjauhkan diri. Dan apabila mungkin kalaulah isteri itu betul-betul bergaji tinggi dan mempunyai satu, orang kata, sistem ataupun boleh bantu keluarga dan anak-anak ini mendapatkan pembelajaran yang baik, itu tak apa. Tapi kalau dahlah biawak hidup tetapi kalau isteri juga tak berkemampuan, pekerjaan atau tidak berkemampuan, kesan pembelajaran kepada anak-anak. Faktor ekonomi ini sering mengganggu gugat ramai keluarga daripada segi kesejahteraan. So saya nak sarankan di sini sebelum saranan tu, sebenarnya kita kena lihat, wanita kena sedar ya bahawa ini mereka ada hak untuk faham. Dan bukan sahaja bila kita kata memang ada wanita yang reda, rela, itu saya faham. Tetapi cari kekuatan itu juga dengan berkongsi. Tak salah sekiranya berjumpa dengan kaunselor berdaftar ataupun berjumpa dengan para psikologi dan bincang dengan family. Betul, Ustazah? Kita boleh bincang secara baik, bukan kita wawarkan di media sosial. Betul. Saya nak tanya kepada doktor dan juga Puan Siti. Kalau kita bercakap dalam konteks apa yang doktor katakan tadi, benar ini, kita tak nak kitaran ini berlaku semula. Ada orang yang dia mengambil ini sebagai satu yang positif. Aku tak nak jadi begitu. Tapi ada orang pula merasakan ini kehidupan yang perlu aku lalui. Hidup aku memang malang. Jadi aku akan terus lalui begini. Ramai yang sebegitu. Tapi kita nak lihat konteks pembelajaran yang bermula dari rumah ini. Bagaimana sebenarnya seorang ibu dan juga bapa harus mendidik anak lelaki mereka. Kita selalu cakap perempuan nanti nak kahwin, kena pandai jaga suami, pandai masak, pandai itu, pandai. Tapi kita jarang dengar orang pesan, jadi suami jangan lupa nafkah isteri kena bagi. Tak ditekankan sebegitu. Bagaimana kita nak mengubah dan juga mendidik masyarakat kita bahawa ini tanggungjawab daripada kecil, daripada anak kecil sehinggalah dewasa. Ini perkara penting yang kita harus lakukan. Sebab ini bukan berlaku dalam kalangan pasangan suami isteri. Kadang-kadang dalam kalangan adik-beradik, saudara mara juga boleh berlaku perkara sebegini. Mungkin ini harus kita pecahkan ruyungnya. Silakan. Itu sebenarnya kalau saya jawab dulu ya. Boleh. Okay. Sebenarnya yang paling penting ialah untuk kita fahamkan peranan masing-masing. So kalau kita sering dikaitkan dengan peranan tradisional seorang wanita, kerja, balik, masak,
juga kena jaga. Kita pernah dengar banyak dalam drama-drama kita lihat pun dalam kehidupan seharian bila seorang isteri itu bekerja, dia balik, dia juga kena masak, dia juga kena jaga anak. Suami hanya order Fizai, air satu. Lepas tu buat air pula, apa ni, kopi cair. Sebab tu lebih berkating tadi, ramai yang pilih hidup solo. Ya. Tetapi berbalik kepada kesefahaman, role, peranan masing-masing di dalam rumah, dan juga yang paling penting yang selalu kita tidak tekankan ialah peranan tradisional itu perlu diubah. Macam ada ramai ahli keluarga sekarang saya lihat ya, bila klien-klien saya membantu mendidik anak-anak lelaki untuk sapu, menyapu rumah, untuk masak nasi, apa salahnya? Jadi Dan tak salah sebenarnya, itu yang paling penting. Tapi apabila kita lihat ada stigma dari luar, apa pasal you suruh anak you pula yang membasuh yang ni, itu kerja wanita. Kita yang memberikan stigma itu. Jadi masyarakat juga perlu dididik dan terdidik dengan perkara ini, dan juga daripada sumber kewangan. Dan ini perlu kita ada financial literacy. Maksudnya mereka kena faham tentang pembahagian nafkah itu sebenarnya daripada suami. Walaupun macam mana kaya kita pun, suami perlu memberi nafkah dan perlu lafaz ya Ustazah. Dan kalau kita tengok kat sini, memang peranan ibu bapa tu penting. Kan? Tapi kita kena ingat, masa kita mendidik anak-anak kita, anak-anak kita melihat kita. So dia tengok mak ayah dia tu macam mana. Janganlah pula ayah dia jadi macam tu. Nanti semua barang dapur mak kena beli. Kalau mak tak beli, tak adalah nak makan semuanya. Contoh. So benda-benda macam tu, walaupun kita mendidik melalui teladan. Itu kalau kita mendidik daripada awal, kita kata anak-anak. Dan yang kedua, kalau andai kata perkara tu dah terjadi, macam kita kata dah ada terbela biawak hidup tu. Contoh kan. Biawak kenapa Nanti ada yang makan orang. Makan orang pun ada. Tapi bila kita kata, bila dah terjadi adanya biawak hidup tu, keluarga juga kena main peranan. Saya rasa kan kita tidak menafikan kalau ada masalah yang keluarga dia, ahli keluarga dia yang jenis biawak hidup ni, keluarga dia akan tahu. Contohnya kalau dia ada anak lelaki, dia ke abang, dia ke kakak ke. So keluarga kena main peranan. Kena dia rasa macam dah lepas tanggungjawab keluarga tu. Kena pergi tengok, Along kenapa Along buat macam ni? Along ni kena bagi nafkah ni. Dan andai kata dia memang tak boleh bagi nafkah, keluarga yang kena bantu. Keluarga kena bantu. Contohnya kalau berlaku perceraian dan sebagainya, suami tu, ex-suami tu, bekas suami tak mampu, keluarga kena. So ini bukan perkara main-main, sebab ini perkara nafkah yang kita tengok. Saya suka bila Puan Siti sentuh tentang peranan keluarga ni. Kalau kita sebagai ibu bapa dah tahu yang anak lelaki kita ni adalah seekor biawak hidup yang menekan isteri, tidak memberi nafkah dan sebagainya, harus wajib untuk kita nasihat kepada anak lelaki itu supaya galas semula tanggungjawab itu. Betul. Dan keluarga tu yang penting kena bagi tahu tu. Dan saya kira bila kita cakap tentang konteks ni, banyaklah peranan-peranan yang harus dimainkan oleh ramai pihak. Dan tapi saya pula berharap kalau dengan apa yang dikongsikan ini, janganlah pula mereka yang merasakan mereka ini boleh bertindak sebagai biawak hidup, sekali tak apalah, aku tak payah kerja pun tak apa, keluarga aku settle. Penat tak boleh kan, betul. Jadi mungkin kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita ini. Masa dah habis. Penerbit boleh curi masa sikit lagi, tak boleh? Okey, dia kata terima kasih dah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Azma dan juga teknologis Fatahiyah Mahmud di atas perkongsian itu tadi. Dan kami harapkan sebenarnya dalam masa yang singkat ini tadi, banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Kata kuncinya dia bermula daripada contoh dan tauladan yang baik daripada keluarga sendiri. Betul. Kedua ibu bapa itu sendiri.